Right. Dia adalah apa? Set ni dia adalah kumpulan-kumpulan atau kelas-kelas untuk benda-benda yang sepunya. Perkara-perkara yang sepunya perkara-perkara yang sepunya. Maksudnya kita himpunkan, dia adalah satu himpunan juga. Himpunan kepada objek-objek, bukan objek sajalah, objek-objek atau subjek-subjek. Objek-objek atau subjek-subjek yang mempunyai ciri yang sepunya, yang ada ciri sama ataupun sepunya. Jadi itu adalah kita panggil set. Maksudnya set ni satu grup benda-benda yang sepunya. Kita kelaskan atau klasifikasikan dia. Jadi kita kata kita kelaskan dia, ataupun kita klasifikasikan objek-objek tu supaya senang dikenal pasti, mudah dikenal pasti, ataupun mudah di apa ni kita panggil, sama lah, maknanya mudah dikenal pasti ataupun susah nak sebut, diklasifikasikan. Boleh susah betul. Klasifikasi maknanya mudah untuk dikumpulkan lah. Jadi set ni adalah satu kumpulan-kumpulan. Ini dia punya tarif. Jadi kita tahulah dia adalah kumpulan kelas ataupun perkara-perkara yang sama digrupkan dalam satu himpunan, dalam satu grup. Jadi macam ni contohnya. Contohnya kita ada, katakan kita ada beruk. Beruk, lepas tu ada Jupiter. Jupiter. Lepas tu ada lagi ni satu. Ni yang kedua, Jupiter. Yang ketiga ada nanas. Yang keempat ada apple. Yang kelima ada kambing. Kambing Yang kelima ada Zuhal. Sama kan Zuhal yang Jupiter kan. Ni keenam ni. Yang ketujuh ada pula ni anggur. Yang ke-8 ada pula ni kita panggil dia ni unta. Unta Jadi semua ni adalah benda-benda yang berbeza. Tapi kalau kita nak buat set, kita boleh kelaskan. Okey, apa yang ada tu macam ada 3 perkara yang utama aja. Kan yang pertama tu ada haiwan. Yang kedua ada buah-buahan, buah. Yang ketiga ada planet-planet. Kan? Maksudnya kalau kita buat kelas macam ni, maknanya kita asingkan benda yang bercampur-campur tadi. Kita asingkan haiwan apa yang ada? Beruk. Lagi ada kambing. Nampak Nampak. Ada unta. Jadi macam tu kita kelaskan dia. Kemudian kita tengok lagi buah pula, dia ada apple, ada nanas, lepas tu ada anggur. Kan? Ada lagi ke? Apple dah, nanas dah, anggur ada. Lepas tu planet pula, dia ada Jupiter. Lepas tu ada planet Zuhal. Ada pula, tak ada dah. Tak ada kan? 2 je. Jadi maksudnya satu grup ni, ini satu set. Ni set 1 katakan. Set 1. Kalau kita kata set A pun boleh. Set A ke set 1 ikutlah. Yang ini set yang kedua. Katakan ni set B lah, set B. Yang ni set A tadi kan. Haiwan tadi set A. Buah-buahan adalah set B. Yang ketiga set C. Set C adalah planet-planet. Jadi ini yang maksud set. Maksud set tu kita grupkan sesuatu benda yang sama. Dia kata tu benda yang sepunya, yang sama lah. Dia tak sama semesti, tapi dia sepunya. Macam haiwan kan, sepunya lah tu. Beruk, kambing, unta dia tak sama, tapi dia adalah haiwan.
Buah, apple, nanas, anggur tak sama, tapi dia jenis buah-buahan. Jadi sepunya planet, Jupiter dengan Zuhal tak sama. Jupiter besar, Zuhal tu yang ada cincin tu, yang ada gelang tu. Tapi dia jenis planet. Jadi kita setkan di dalam grup macam tu. Jadi kita kelaskan atau klasifikasikan dia supaya ia mudah dikenal pasti. Gitu. Jadi ini adalah set. Yang kita nak belajar benda macam ni lah. Macam mana mengumpulkan, mengklasifikasikan, menghimpunkan objek-objek atau subjek-subjek. Kenapa subjek? Objek ni benda-benda. Subjek ni mungkin benda hidup. Objek ni benda tak hidup. Subjek ni mungkin benda-benda yang hidup. Kan? Boleh tu? Ini pertama boleh faham apa itu maksud set, apa yang kita perlu kumpulkan? Boleh. Alright, simple. Sekarang ni, yang tu pertama pertama apakah set? Dah tahu. Inilah dia set. Yang kedua ni apa pula kita belajar ni? Yang kedua adalah apa benda, macam mana kita menghuraikan satu-satu set. Okey, tahu. Ni kita dah tahu dia punya pengkelasan ataupun klasifikasi tu kita tahu. Kita tahu dah dia, kita kena kumpulkan dia dengan jenis-jenis yang sepunya, yang sama lebih kurang, dalam grup yang sama. Kan? Dia ialah set. Kemudian macam mana kita nak menghuraikan? Yang kedua, kita nak menghuraikan. Bagaimana menghuraikan set? Set boleh dihuraikan dengan 3 cara. 3 cara penghuraian. 3 cara. Apa cara pertama? Cara pertama kita perihalkan dia. Perihal. Explain lah, perihalkan. Yang kedua kita senarai, penyenaraian. Kita buat dia list. Ni list down kan. Yang ni kita explain, kita buat dia punya apa tu kita panggil? Lihat ni sebut perihal lah Kemudian kita buat tata tanda. Tata tanda pembina set. Pembina set. Maksudnya dia ada 3 cara nak memperihalkan sesuatu unsur di dalam ataupun satu set, menghuraikan dia. Lagi satu, sebelum kita dapat menghuraikan ni, kita kena tahu ni, macam kata set A tadi. Set A adalah haiwan. Benda-benda yang di dalam dia ni kita panggil dia unsur. Macam apple, nanas, anggur pun sama, itu unsur. Mana isi kandungan sesuatu set kita panggil dia unsur. Apa? Unsur Unsur adalah isi, ataupun kita panggil dia setiap objek di dalam satu set. Setiap objek dalam satu set dipanggil unsur. Macam ni, beruk ni unsur dia lah, kambing ni pun unsur, unta ni pun unsur di dalam set haiwan, iaitu set A. Buah tadi set B, unsur dia apple, nanas, anggur. Kalau set C, dia adalah planet kan tadi kan, dia unsur dia Jupiter dan Zuhal. Macam tu Yang tu kita panggil dia unsur di dalam itu. Jadi macam mana nak memperihalkan unsur-unsur tadi? Macam mana kita nak menghuraikan? Jadi satu cara perihalkan. Macam mana perihal? Okay, contoh katakan saya ada sekejap. Macam ni lah, kita ambil contoh ni juga. Macam mana kita nak memperihalkan benda ni? Haiwan, set A. Kita nak perihalkan dia, mana menggunakan perihal ni, katakanlah A. Terus A lah. Satu tu cara memperihalkan. Penyenaraian cara kedua. Tata tanda pembina set 3. Jadi set A iaitu set haiwan tadi, cara kita perihalkan dia, kita cakap je lah. Cara memperihalkan iaitu yang satu, memperihalkan, kita sebutlah haiwan darat. Haiwan apa ni? Haiwan yang melahirkan ni, ini melahirkan tak ada bertelur kan? Melahirkan kita panggil apa? Haiwan yang melahirkan tu mamalia, berkaki 4. Kan? Betul? Maknanya kita perihalkan unsur di dalam dia ni dengan cara perihalan, iaitu set A. Cara kita memperihalkan ni, kita sebut haiwan mamalia berkaki 4. Betul ke? Beruk kira betul tu, beruk pun kaki, yang kira kaki tu kan. Haiwan mamalia berkaki 4. Itu cara kita perihalkan. Yang kedua, kalau kita cara nak senarai kan, kita buat macam ni lah.
set A. Yang ni pun sama ni kita boleh buat set A titik 2. Yang ni pun sama, set A titik 2 haiwan mamalia berkaki 4. Set A adalah kita senaraikan, kita buat apa? Tulis balik tentang haiwan tadi beruk. Lagi kambing. Lagi unta. Itu dia. Ini cara senarai. Kan cara kedua. Yang pertama cara nak perihalkan, sebut haiwan mamalia berkaki 4. Set A, kalau yang cara pensenaraian kita buat macam ni. Cara ketiga iaitu cara tata tanda set, macam ni kita nak buat. Kita kena buat macam ni. A iaitu set A tu sama dengan buat kurungan kan. Apa kita nak buat? X. Kita kata apa? X. Ataupun tak payah X tak apa, kita tulis je di dalam tu tanda-tanda pembina set. Boleh lah juga nak buat X ke Y ke apa, boleh simbol. Lepas tu tulis X itu ialah apa? X ialah haiwan mamalia berkaki 4. Gitu. Macam tu lah. Jadi itu adalah tiga cara kita menghuraikan satu set. Satu tu kita tulis saja apa benda dia. Yang kedua kita senaraikan je. Kita tak tulis apa tu tapi kita senaraikan. Yang ketiga kita buat tanda-tanda set. Macam tu lah. Nanti kan kita banyak-banyak kali kita buat ni kita dapat faham Okey, mari kita buat contoh pula Yang ni faham? Itu tiga cara kita menyenaraikan ataupun menghuraikan satu-satu set. Boleh tu setakat tu? Ada soalan tak? Sebelum kita teruskan. Boleh. Boleh Alright. Okey, jadi itu adalah set. Kat sekolah belum belajar ke dah sampai ni? Dah habis? Dah 13 lah saya. Oh yo, lajunya. Sama dah bagus. Maknanya tak heran lah, ini semua dah faham lah. Okey. Jadi kita dah tahu macam mana nak tapi lupa sikit. Apa dia? Dah lupa sikit Tak apa. Tengok nanti dia ingat balik. Okay, contoh ni kita kata kita ada satu senarai nombor lah. Kita ada set A, dia sebut tu set A. Ada senarai nombor yang terdiri daripada nombor ni 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Contohnya dia bagi satu senarai nombor. Lepas tu dia kata huraikan set di atas, set A ni dengan menggunakan satu, dua, tiga. Kan tadi tiga, iaitu apa? Satu tu perihalan. Yang kedua penyenaraian. Kan? Penyenaraian. Dan yang ketiga tata tanda set. Dia suruh huraikan set nombor ni dengan tiga cara tu. Jadi kalau kita nak perihalkan dia, kita kata apa? A adalah apa? Kalau kita tengok nombor tu, nombor genap. Nombor genap. Apa lagi? Kita nak sebut lengkap sikit lah. Sehingga 16. Ataupun kita boleh sebut A adalah nombor genap kurang daripada 18. Kan? A adalah nombor genap. Boleh juga sampai nombor genap je. Tapi nombor genap banyak kan, sampai 1000 nombor genap. Betul. Jadi kita sebutlah A adalah nombor genap sehingga 16. Boleh tak? Boleh sebut macam tu. Ataupun nombor genap yang kurang dari 18. Maksudnya nak sampai 16 je lah. Kan? Itu cara memperihalkan. Maksudnya kita sebut aja macam tu. Kalau kita nak senarai, kita boleh tulis macam ni. A adalah, buat kurungan macam tu. A adalah apa? Buat adalah nombor ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Itu penyenaraian. Maknanya kita tak cakap apa-apa, kita terus tulis nombor tu. Perihal kita bagi tahu. Tak ada nombor, kita cakap. Kalau senarai kita tulis. Tata tanda set itu A
X, di mana X adalah apa? X adalah, tulis balik yang ni, nombor genap kan, adalah nombor genap kurang dari X adalah nombor genap kurang dari, atau kita macam ni, X adalah nombor genap dan sajalah nak buat ni, X kecil daripada 18. Macam tu. Boleh lah, saja buat macam tu kan. X adalah nombor genap. Kalau kita nak tulis yang kurang dari 18 boleh juga. Tapi sajalah kita buat macam ni. Nak buat tata tanda dalam bentuk bukan tulisan sangat. Kan? Macam tu lah. Boleh tak? Boleh. Cara kita senaraikan, cara kita menghuraikan satu-satu set. Okay, mari kita cuba satu. Saya padam ni, ni boleh faham ni Boleh. Boleh, okay. Sekarang ni soalan dia senang je. Tapi ni kita kreatif sendirilah. Macam mana kita memperihalkan, macam mana kita senaraikan, dan macam mana kita membuat tata tanda set. Okey, katakan dia kata huraikan setiap yang berikut dengan dalam set dengan menggunakan huraikan setiap berikut. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan dalam set dengan menggunakan titik 2 A perihalan, B adalah penyenaraian, dan yang ketiga C adalah tata tanda. Tiga cara kan. Apa yang nak diperihalkan ni? Okey, soalannya ialah dia kata macam mana kita nak buat perihalan, penyenaraian dan tata tanda set kepada satu huruf vokal. Macam nak buat tu huruf vokal. Macam mana kita nak buat perihalan, penyenaraian, tata tanda set? Macam mana? Okay, yang perihalan. Macam mana kita nak buat ni perihalan? Katakan huruf vokal tu adalah V. Huruf vokal V. Jadi V adalah adalah apa? Nak buat perihal ni. Katakan set untuk huruf vokal tu V So V adalah apa? V adalah Consonant. huruf Vokal. yang tu je. V adalah huruf vokal. Itu kalau perihal. Okey, kalau penyenaraian V A E I O U kan? Betul tak? Betul. Macam tu. Kalau tata tanda set V adalah X titik 2 X adalah apa? Huruf? Adalah huruf vokal. Vokal. Dah siap. Macam tu saja. Kan? Okay, katakan yang ni pula. Yang kedua. Soalan yang kedua. Benda yang sama. Dia suruh buat macam ni. Tapi dia kata faktor bagi 6. Ni nombor faktor bagi 6. Nombor lah faktor bagi 6. Itu. Macam mana kita nak perihalkan macam mana kita nak senaraikan, macam mana kita nak buat tata tanda set. Faktor bagi 6. Jadi kalau perihalan, katakanlah faktor bagi 6 ni ialah F lah. F So F adalah faktor Bagi 6. bagi 6. Itu yang pertama, cara perihalan. Yang kedua, F adalah apa? Apa faktor bagi 6? 2. Faktor bagi 6 ni yang boleh bahagi dengan 6.
Yang boleh bagi dengan 6, 1 boleh bagi tak? Boleh? Boleh. 2 boleh bagi 6 tak? 2. Mana 6 bagi 2 boleh tak? Boleh kan? 6 bagi 2 boleh dapat 3. 3 bagi 6 boleh? Boleh. 6 bagi 3 dapat Boleh. 2. Lagi? 4 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. 4 tak boleh. 6. 6. Okey, ada lagi tak? Tak. Habis. Tak ada. Jadi 1, 2, 3, 6 ni adalah yang boleh bahagi. Itu maksud faktor. Faktor bagi 6 tu ialah yang boleh bahagi dengan 6 sempurna. Jadi 6 boleh bagi dengan 1, dapat nombor. 6 boleh bagi dengan 2, dapat nombor bulat. 6 boleh bagi dengan 3, dapat nombor bulat. 6 bagi dengan 6, dapat nombor bulat. Jadi ini ialah cara senarai. Yang ketiga, cara tata tanda set macam mana? X. Kita boleh buat macam mana? Yang ni kita tak payah tulis tak apa. Kita boleh X lebih kecil daripada. Oh tak boleh tak lah. Tak boleh. Kalau kita buat lebih kecil daripada 6, maknanya 4 pun boleh, 5 pun boleh. Kan? Ni kita kena buat X faktor bagi 6. X adalah faktor bagi 6. Ni tu itu cara kita menyenaraikan. Maknanya satu perihalan, description. Yang ni penyenaraian, iaitu listing. Yang tata tanda set tu adalah kita tulis builder notation. Ni builder notation macam tu. Boleh dapat tu? Boleh. Alright, senang saja. Yang ni faham lah. Okey, kalau saya bagi satu tata tanda set, boleh tak kita huraikan dalam penyenaraian dan juga dalam bentuk apa nama tu? Perihal. Perihalan. Okey, katakan saya buat macam ni. M tu adalah X nombor ganjil adalah nombor ganjil sehingga 13. Sehingga 13. Ada ke? Maknanya X adalah nombor ganjil sehingga 13. Ini tata tanda kan? Tata tanda apa kita panggil? Pembina set. Cara pembina set. Okey, tata tanda pembina set. Boleh tak tuliskan benda yang macam ni tapi dalam senarai? Dalam Boleh. senarai. Boleh. Okey, yang kedua, tuliskan itu dalam perihal. Cuba buat. Ni dalam pembina set kan? Dalam pembina set, tata tanda pembina set, dia kata X adalah nombor ganjil sehingga 13. Apa dia punya senarai dia? Apa senarai dia? M adalah nombor ganjil sehingga 13. Itu perihal kan? Okay, perihal dia adalah ni, perihal adalah M adalah nombor ganjil sehingga 13. Itu adalah perihal. Kalau yang senarai 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Macam tu. Ya. Okey, senang. Jadi dah faham lah. Betul. Okey, kalau saya buat macam ni pula, ini dah faham kan? Katakan saya bagi dia punya perihal. Perihal saya kata nombor perdana antara 1 sampai 10. Ya, L tu adalah nombor perdana antara 1 hingga 10. Okey, buat L yang senarai. Ni senarai, kedua ni senarai. Buat L yang tata tanda pembina tu kan.
Cuba. L ialah 2357. 2, 3, 5, 7. Okey. Yang ni? Macam nak memberihalkan? Pik, macam mana Pik? Macam mana nak berihalkan ni? Nak bukan berihal, nak tanda-tanda pembina set. X adalah nombor perdana antara 1 hingga 10. Dah siap. Ulang saya balik kan. X adalah nombor perdana antara 1 hingga 10. Macam tu lah. Perdana mana 1 hingga macam ni gitu kan. Tapi tak boleh kan. Tapi yalah, sebab kita dah sebut adalah nombor perdana antara 1 sehingga 10. Biasanya kalau yang tanda-tanda pembina ni, dia yang ujung tu kita buat style macam ada nombor-nombor sikit. Kalau boleh lah kan. Ataupun kita buat macam ni lah ni. Ni tak apa tepat ni. Mana adalah nombor ganjil sehingga kan. Selalunya kita tak buat macam tu. Kita buat macam ni. Ni dah gitu. Kan. X tu apa? Nombor ganjil lah. Adalah nombor ganjil yang kecil daripada 13. Bukan. Macam ni. Macam tu. Kan. Dia termasuk dengan 13. Ia adalah nombor ganjil kecil daripada 13 tapi termasuk dengan 13 kali. Tahu boleh Alright. Boleh. Okay, jadi tak apa, yang ni dah boleh faham. Sekarang kita nak tengok pula lagi satu. Ni ialah cara menguraikan. Ni cara menguraikan set. Tadi kita dah tahu dah set itu adalah apa. Dia adalah himpunan-himpunan benda-benda yang sepunya. Sekarang kita nak tengok juga macam mana nak apa ni kita katakan. Sekejap saya tengok takut terlepas. Takut terlepas ada apa-apa benda. Set kosong. Kita tengok set kosong pula. Apa itu set kosong? Takut termiss set kosong. Apa maksud set kosong? Set kosong ialah set yang tak ada unsur tu. Yang tiada sebarang unsur. Jadi set yang tiada sebarang unsur. Maksud unsur dia tak ada. Set kosong maksud unsur dia tak, maksudnya di dalam kurungan tu kalau kita nak senarai, kita tak boleh senarai sebab tak ada benda tu. Contoh dia. Contoh K adalah negeri di Malaysia yang nama bermula daripada huruf Q. Nama negeri di Malaysia yang bermula dengan huruf Q. Ada tak? Ada tak nama negeri di Malaysia yang bermula dengan huruf Q? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, kita kata dia buat macam ni. K, dia kata K tu satu set dia lah. Set K adalah nama negeri yang di Malaysia yang bermula dengan huruf Q. Maka K mana ada kan? Jadi kita tulis K mempunyai set kosong. Macam tu. Simbol dia macam tu. Ini maksudnya tak ada. Tahu. Set kosong. Mana tiada. Ataupun kita boleh tulis macam mana? Macam ni je. Kita boleh tulis macam tu je. Simbol. Maksudnya kalau simbol dia macam ni ataupun simbol dia macam tu, maksudnya tak ada. Benda tu tak ada. Tapi kalau kita kata bukan Q lah, contoh nama negeri di Malaysia mula dengan huruf K. Ada kan? Kita kata K adalah Kedah, Kelantan. Lagi tak? Yang bermula dengan huruf K. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur boleh lah. Kuala Lumpur. Mana dia bukan set kosong, dia ada. Kalau huruf K. Tapi kalau dia kata huruf Q tadi,
Tak ada lah. Kita buat macam ni lah. Sama ada kita tulis K macam tu ataupun K dengan isi dia tak ada. Macam tu lah. Itu maksudnya set kosong. Set kosong. Boleh faham tu? Boleh. Right. Kan simple je. Okay, yang tu faham Alamak, air kabur ke? Sekejap. Saya padam ni dulu. Apalah sekejap lagi tu dia elok tu. Kadang-kadang ni memang macam tu kan. Kadang-kadang dia kabur, kadang dia elok balik. Okay, jadi kita dah faham dah. Mana itu adalah set kosong. Mana kalau tak ada tu, dia jadi set kosong. Kalau ada kita boleh tulis. Tengok lagi contoh set kosong. Okay. Apa lagi set yang tiada sebarang unsur? Contoh-contoh. Katakan haiwan S. Boleh lah S. S adalah haiwan yang berkaki 3. Ada ke haiwan berkaki 3? Apa haiwan yang berkaki 3? Haiwan cacat. Kan? Haiwan cacat tak kira lah. Jadi haiwan berkaki 3 tak ada. Semua kalau ada kaki 2 atau kaki 4 ataupun kaki 8 kan, ataupun kaki 6 ada lah. Tapi kalau dia kata haiwan berkaki 3, mungkin ada kita tak pernah jumpa lah. Tapi setakat ni kita boleh kata ia adalah set kosong. Setakat ni kita belum pernah jumpa lagi haiwan berkaki 3 yang memang dia lahir-lahir tu memang keturunan dia kaki 3. Mak dia kaki 3, bapak dia kaki 3, tak ada. Kalau dia ada kaki 3 tapi sebenarnya dia cacat, tak kira lah kan. Jadi ini ialah set kosong. Okay. Okay, boleh Alright, lagi satu kita nak tengok mengenal pasti unsur satu set. Ini mengenal pasti unsur satu set. Unsur-unsur bagi satu set. Maksudnya kan, setiap objek kita boleh mengenal pasti unsur bagi sesuatu set. Maksudnya macam ni, kita ada satu set. Apa benda lah, benda dalam ni, senarai tu ada lah. Lepas tu ada satu unsur tu. Unsur tu ada di dalam tu. Dia ada di dalam, di antara tu ada dia. Dia ada dia. Jadi kita boleh tulis dia ni katakan M M tu benda ni. Panjang lah tahu benda ada dia dalam tu. Benda ni unsur ni. Satu unsur. Jadi kita boleh kata benda ni adalah macam tu. Dia buat simbol epsilon. Maksudnya dia adalah unsur bagi M. Unsur bagi M tu tadi. Boleh tak? Dia tu ada di dalam senarai benda ni. Jadi dia adalah unsur kepada macam tu tau. Contoh, katakan J adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu kita tengok ada satu tu N. N adalah 4. Kan? Adakah N ini satu daripada dia orang ni? Salah satu daripada J? Memang ya. Tak Adakah N tu sebahagian daripada dalam isi ni? Ya. Ya kan? Maka kita boleh kata N adalah unsur kepada J. N tu adalah unsur kepada J. Ataupun 4, kita boleh 4 adalah unsur kepada J tu tadi. Kepada semua salah satu lah. Tapi kalau saya kata ada satu lagi huruf, sini huruf dia M
M itu nombor dia adalah 9. Ada tak? Ada. Tak ada. Maka M bukan unsur bagi D. Ataupun 9 bukanlah unsur bagi C. Macam tu. Dapat tak faham tu? Dapat. Kan? Kalau dia tu sebahagian daripada kumpulan tu, kita tulis epsilon ataupun E bengkok tu sama dengan ni, anak-anak dia. Maknanya ni adalah anak-anak kepada M tu, unsur. Jadi unsur kepada jadi yang ni maksudnya unsur kepada. Jadi macam ni, ini adalah unsur kepada M. Kan? Boleh tu? Boleh. Okey. Faham kan? Ni kita masih belajar dia punya tanda-tanda semua ni. Belum lagi dia punya yang sebenar Ni baru tanda-tanda dia. Okey. Ini mengenal pasti satu unsur. Jadi simbol ni tadi ialah unsur kepada. Ingat tu. Kalau dia silangkan unsur kepada tu, dia buat pangkah macam tu. Dia buat cross. Maknanya itu bukan unsur. Tulis sini jugalah. Kalau dia buat macam tu, itu maksudnya bukan unsur. Bukan unsur kepada. Gitu. Kan? Boleh ngantuk sikit lah belajar macam ni. Ni kalau kat kelas ni lagi tidur lah, lagi apa kan. Okay. Lagi satu. Menentukan bilangan pula. Ni menentukan bilangan bagi suatu unsur. Suatu set. Contoh A 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kan? Lepas tu dia kata, berapakah bilangan set A? Berapakah bilangan set A? Jadi kalau nak sebut bilangan, apakah ataupun berapakah bilangan set A? Jadi kalau nak tahu bilangan, mana ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Bilangan tu nama bilangan. Jadi bilangan ni kita buat je ni, N buat kurungan bagi A. A tu dia ni lah. Maknanya bilangan bagi A adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 unsur. Boleh faham tak tu? N maknanya bilangan bagi A adalah 6, iaitu isi kandungan dia tu ada 6 biji. Kan faham kan? Ni tanda ni maksudnya apa? Bilangan bagi. Ini maksudnya bilangan bagi A. Bilangan bagi A. Kalau B lah, bilangan bagi B lah. Sebab A bilangan bagi A. Macam tu je cara dia. Senang lah. I see ni. Kan? Mudah. Boleh setakat tu memahami daripada asas apa itu set dan macam mana cara kita menandakannya? Boleh. Okey. Siap. Minggu ni terakhir sekolah kan? Betul. Berapa lama cuti? 2 ke 1 minggu? 2. 2 minggu semangat lah sikit kan? Betul. Kalau ada seminggu cuti tu tak apa syok lah. Sekarang ni dah 2 minggu cuti tu menarik lah perhatian sikit kan? Apa rancangan 2 minggu cuti? Apa rancangan pasal lepas pada cuti tu ada test, ada ujian. Maknanya kalau kita nak pergi mana-mana pun kena ada ruang ataupun seminggu tu mungkin cuti jalan ke mana ke,
lagi seminggu tu ialah preparation untuk test. Kalau tidak nanti kan berpeluh kan, tak sempat nak study. Okey, kesamaan set pula. Kesamaan set. Apa itu kesamaan set? Katakan kita ada A sama dengan dia buat macam ni, contoh dia K-A-I-N. Dia huruf dia K, huruf A ni set A lah, tak apa. Set A adalah K, nanti kan sama dengan ni pula kan. Set B lah, set B. Set B adalah ni secara senarai. Ada set C pula ni, dia adalah macam ni, A-I-N-K. Ada pula set D, dia tu adalah N-A-I-K. Nampak tak? Unsur dia sama ke tak sama? Semua unsur B, C, D adalah sama. Maka kita boleh katakan set B adalah sama dengan set C dan sama dengan set D. Semua sama. Kan? Atau kita kata set B sama dengan C sama dengan D. Yang tu. Macam tu kita tuliskan macam tu maksudnya. Jadi bila ni sama, semua-semua sama, kita boleh tulis macam ni juga. B sama dengan C, B sama dengan D, C sama dengan D. Tiga-tiga sama. Kan? Janji apa yang sama yang boleh menyebabkan satu-satu set tu sama? Isi dia ataupun unsur-unsurnya. Susun tak kira. Susun terbalik-terbalik ke tak kisah. Janji kalau unsurnya sama, bermakna set itu adalah sama. Ni sama dengan ni, ni sama dengan ni, ni sama dengan ni. Macam tu je. Kalau dia tak sama, tak sama lah kan? Kalau dia sama, dia sama. Itu saja. Kalau dia tak sama, kita nak buat macam mana? Katakanlah C ni dia ada L, macam tu. Maka kita tak boleh lah tulis sama dah kan. Kita kena buat macam ni pula. B sama dengan D, tapi B tak sama dengan C pula. Kita macam tu. B tak sama dengan C, dan C pula tak sama juga dengan D. Bila tak sama, simbol dia jadi gitu. Kalau sama, simbol dia jadi gitu. Yang membolehkan dia jadi sama tu siapa? Pasal dia punya kandungan dia tu, bilangan dia sama, dan unsur-unsurnya pun sama. Baru dia sama. Boleh tak? Itu dia. Jadi sudah habis satu bahagian. Kita sekarang nak buat latihan dulu sebelum kita pergi kepada yang lain-lain yang lebih susah sikit daripada tu. Ya. Okey, jadi standby. Sekarang pukul apa dah? Jam dah habis bateri je tengok ni. 9.24 kan? 9.24 tu kita bolehlah break sekejap. Tapi sebelum break tu, buku ada tak ni buku? Ada. Okey, muka surat 165. Jadi kita nak buat sesama. Muka surat 165, praktis formatif 11.1. Kita nak buat nombor 2. Saya tulis sini lah kan. Kita nak buat sesama kan. Nombor 2 saya tulis dulu. Maknanya sejam yang akan datang selepas break tu, kita buat latihan tau. Kita nak buat praktis formatif 11.1. Nombor 2. Ini muka surat 165 buku fokus. Nombor 2. Iaitu nombor 3. Kita buat ikut turutan lah. 3, nombor 4, nombor 5. Lepas tu kan kita cuba buat 7 dan 8. 7 dan 8 je betul tak? 6, 7, 8 lah. 6, 7, 8 cukup. Sekejap lagi kan kita buat soalan-soalan ni. Sebab benda ni kalau kita dah faham dah senang lah. Jadi sekejap lagi kan selepas break ni 15 minit ke 10 minit, 15 minit lah, kita akan cuba buat latihan ni. Kalau boleh cepat siap, kita tambah lagi soalan sikit lagi. Tahu? Boleh tu? Apa tu?
Boleh. So, tak buat. Semak bila. Sekarang lah lagi bila kita dah buat, masa tu juga kita buat latihan. Kita buat bersama-sama. Latihan ni bukan saya suruh korang buat. Kita buat sama-sama. Saya pun tak pernah buat soalan ni. Nanti kan kita try. Mungkin saya pun tak erti nak buat kan. Kita sama-sama tolong lah. Sama-sama memberi bantuan dan pertolongan kepada saya pun tak erti juga nak buat. Okey, boleh break sekejap. Nanti kan kita sambung balik. Okey.